Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz, dan kita masih lagi ataupun kita sudah pun masuk ke satu lagi pendalilan ataupun satu lagi bentuk hujah berkenaan bahawasanya Al-Quranul Karim tidak mungkin adalah hasil karya dalaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ianya adalah munazzalun, diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah keadaan, tabiat, nature diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri tidak memungkinkan untuk beliau, untuk baginda alaihi salatu wassalam, mendatangkan atau mengarang kitab seperti Al-Quranul Karim. Ya. Tidak mungkin dari segi tabiat dan nature Nabi SAW dengan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial masyarakat, latar belakang keluarga baginda, pribadi baginda, bukan dari sudut akhlak dan sebagainya, tapi dari sudut memang suasana ketika itu dan keadaan masa itu adalah mustahil ada mana-mana manusia boleh terfikir dengan fakta-fakta yang didatangkan dalam Al-Quranul Karim begitu terperinci, dengan maklumat-maklumat dan hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran, kisah-kisah, perkhabaran-perkhabaran ghaib, yang mana semua itu tidak memungkinkan untuk seseorang mereka-rekanya ataupun mencedok daripada sumber-sumber yang ada, kerana suasana zaman tersebut tidak membantu untuk orang melakukan perkara itu. Ya. Jadi kalau kita kata orang duduk dalam hutan, tidak ada besi, dia hanya ada kayu, tiba-tiba dia buat satu alat daripada besi, ya, dan dia kata alat ni bukan dia buat, dia jumpa ataupun ada orang bagi dekat dia. Jadi kita kata dakwaannya itu benar, kerana memang dari segi tabiat dia tak mampu buat alat daripada besi, kerana dia duduk dalam hutan, ada kayu saja. Dan alat itu pula memerlukan teknologi yang tidak ada di tempat tersebut. Ya, maka tentulah secara fitrahnya kita akan kata bahawa dia memang tidak buat benda tu. Kan? Dia diberi oleh orang lain. Jadi itu kita kata dari sudut itu. Dan memanglah kata pengarang rahimahullah ta'ala, akan ada syubhah-syubhah yang mengatakan bahawa kepandaian dan fitrah Nabi Muhammad SAW yang sempurna itu memungkinkan untuk baginda melakukan perkara tersebut. Tetapi kita kata ini adalah satu andaian yang terlalu jauh, dan ia juga adalah satu lagi falasi dalam berhujah. Kerana walaupun kita kata ada maklumat dalam Al-Quran ataupun benda yang disebut dalam Al-Quran itu perkara yang bersifat aqliyah, bersifat maklumat yang boleh diperolehi dengan jalan hissi, tapi perinciannya itu tidak mungkin dicapai dengan semata-mata kajian hissi. Al-Quran cerita kepada kita tentang asal-usul kejadian manusia dengan begitu terperinci. Daripada mana, siapa manusia pertama, daripada apa dia diciptakan, kemudian manusia itu sendiri, bagaimana proses kejadiannya dalam perut ibunya. Ini maklumat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, maklumat ghaib. Sains boleh cerita kepada kita komposisi tubuh badan manusia,
Tapi sains tak boleh bagi tahu kepada kita manusia ni asalnya dicipta daripada apa bahan yang Tuhan selaku pencipta mencipta kita. Tak mungkin. Ini di luar daripada autoriti sains. Kerana sains tidak boleh menjawab semua benda. Sains hanya boleh menjawab perkara-perkara yang dalam lingkungan external senses, iaitulah deria rasa luaran kita. Tetapi sains tidak boleh menjawab persoalan tentang internal senses, benda-benda yang bersifat metafizik. Ya, ini di luar daripada jangkauan sains. Kalau ada pun sains hanya berfalsafah, membuat andaian itu dan ini. Ya. Jadi maklumat-maklumat ghaib yang begitu detail, begitu terperinci ini tak memungkinkan untuk manusia mereka-rekanya dan maklumat itu terbukti benar. Bukannya maklumat palsu, benar, betul. Nah, kalau mereka maklumat itu palsu satu hal lah, tapi ini tak, dia betul. Sedangkan benda tu tak boleh diteka. Bukan benda yang boleh kita main teka atau kita mereka. Ya, itulah kita kata perkhabaran ghaib yang terkandung dalam Al-Quran ini di antara dalil yang besar menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Dan Musannif telah menyebutkan kepada kita di sini tentang perkara tersebut, tentang kebenaran Al-Quranul Karim, ya, dalam memberitahu perkara-perkara ghaib. Yang maklumat ini bukan maklumat yang boleh didapati oleh orang Arab di tempat Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak dikenali sebagai orang yang pergi duduk belajar di luar, tidak ada. Dia membesar di Mekah sampailah setelah dia menjadi Rasul, barulah baginda berhijrah ke Madinah. Perjalanannya pergi keluar adalah untuk urusan perniagaan yang tidak lama, yang tidak ada di sana sebarang rekod yang Nabi ada pergi belajar atau duduk bertalaqi dengan mana-mana ulama-ulama asing, tidak ada. Ya. Bahkan sebaliknya, bila Nabi pergi ke Syam masa Nabi umur 12 tahun, pendeta yang datang tanya kepada Nabi SAW. Itu yang berlaku sebaliknya. Bukannya Nabi yang pergi tanya dia. Dia yang mai tengok Nabi. Dia yang perhati keadaan Nabi. Bukan Nabi yang pergi nak jumpa dia. Dia yang nak jumpa Nabi. Kemudian dia suruh Abu Talib bawa Nabi balik ke Mekah. Itu yang berlaku. Saya tidak ada. Jadi macam mana Nabi mendatangkan cerita-cerita yang begini tepat, detail. Yang cerita ini diketahui oleh ahli kitab. Ya, diketahui oleh mereka yang telah membaca Taurat dan Injil bahawa ianya ada. Jadi, lepas tu dah Syekh kata, maklumat-maklumat sejarah yang begini detail, terperinci, begini halus, begini tepat, tidak mungkin dihasilkan dengan semata-mata firasat. Dihasilkan semata-mata dengan intuition, naluri dalaman, tidak mungkin. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ. Dan firman Allah, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Dan firman Allah, تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. Dan firman Allah Ta'ala, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allahu Akbar kabira. Perhatikan sejumlah ayat-ayat ini memberikan kita
kalau kita perhati, dia tak mungkin datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ayat ini terang-terang kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu tak pernah tahu, kamu tak ada maklumat, kamu tidak ada information, tak ada knowledge berkenaan perkara yang diceritakan di sini. Bila Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana para pendeta Bani Israel berebut nak jaga Maryam alaihissalam, lalu Allah Ta'ala berikan kemenangan undian kepada Zakaria alaihissalatu wassalam. Allah kata, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau tidak ada ketika mereka melontarkan pena mereka untuk undi siapa yang layak jaga Maryam. Kau tak ada masa tu, wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ketika mana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berpakat untuk merencanakan rencana jahat mereka, kau tak ada bersama mereka, kau tak tengok. Macam mana kau boleh cerita semua ni? Kan? Itu maksudnya. Kan? Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amr. Kamu tak ada bersama dengan Musa pada malam, kami wahyukan kepada Musa. Tapi macam mana kamu boleh buat main cerita detail apa yang jadi daripada Musa lari daripada Mesir sampai ke negeri Madian, keluar pada Madian, jumpa Allah bertemu dengan bercakap dia dengan Allah Taala di Bukit Tur Sina. Muhammad bukan hadir dalam peristiwa ni. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Engkau tak pernah baca kitab, engkau tak reti baca kitab, engkau ummi sebelum ni. Engkau tak pernah tulis, kau tak reti baca, tak reti tulis. Idza lartabal mubtilun, kerana kamu sebelum ini wahai Muhammad, orang yang reti baca, reti tulis, maka orang akan ragu-ragu. Tapi kok mana depa nak tuduh engkau wahai Muhammad? Engkau dapat cerita-cerita ni daripada kitab-kitab lama, daripada Bible ke, daripada apakah? Daripada kitab kisah-kisah, hikayat sejarah, dongeng ke? Tak mungkin. Kerana Muhammad tak pernah baca sebab dia tak reti baca. Dia tak pernah menulis sebab dia tak reti menulis. Kan? Allah kata, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Inilah dia. Cerita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Engkau dan kaum kau pun tak pernah tahu. Bukan dari Nabi Muhammad. Orang Arab di sekeliling dia pun tak pernah dengar cerita-cerita ni. Kot kalau cerita tu tok nenek dia cerita masa kecil-kecil dia dengar, tak. Orang tua-tua di Mekah cerita, tak. Kaum kamu pun tak tahu benda ni. Itu Allah Ta'ala kata, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita dalam Quran ini. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Sedangkan kau sebelum ni tak tahu apa. Ghafil, tak tahu apa langsung. Ghafil ni maknanya memang blur, memang tak tahu apa. Tidak ada maklumat, zero, innocent, memang tidak ada sebarang pengetahuan tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam ni. Tiba-tiba Tuhan cerita satu surah yang lengkap, yang komplit cerita pasal cerita Nabi Yusuf daripada kecil sampai dia besar. Sampai dia jadi penguasa Mesir, sampai Bani Israel datang duduk di Mesir. Bismillah. Jangan kau tak pernah tahu cerita ni semua. La naqulu innal ilma bi asma'i ba'd al-anbiya'i wal umam al-madiyah bimujmali bima jara min hawadith at-tadmiri في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين فإن هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر لأنها مما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محررا في القرآن. Ya. Ini kita bukan nak kata orang Arab tak tahu langsung tentang kewujudan Nabi Yusuf ke Nabi Hud. Dia pun tahulah benda tu.
Tetapi detail cerita ni. Hari ni orang buat kajian sains, pergi buat cari gali bahan-bahan artifak tulang. Adakah mereka mendapat detail benda tersebut? Tidak. Betul tak? Ya. Mereka tidak mendapat detailnya. Detail tu ia khayalan. Ya. Dia pun jumpa tulang rahang, tulang kaki seketui. Kepala dengan kaki, badan tak ada. Betul dia pun khayal. Oh, binatang ni mungkin dia ada sayap, mungkin dia ada kepak. Khayal. Kan? Banyak cerita pasal dinosaur ke binatang purba ke, majoritinya adalah fiction. Kan? Khayalan. Firaun apa semua dia buat baru ni kan. Depa replika kan apa nama peti suara satu mumia. Jadi depa buat suara menjerit. Depa kata ni lah suara mumia ni. Telahan. Dah tekaan. Depa tak tu pun dengar suara menjerit. Cara dia bercakap, cara dia tak diketahui. Kan? Jadi macam mana Nabi kita Muhammad SAW dapat? Sebab itulah orang Yahudi, ahli kitab, mereka tahu benda ni. Mereka cabar. Mereka cabar orang musyrikin supaya pergi tanya dekat Nabi kita Muhammad SAW cerita yang hanya boleh diketahui oleh Nabi, detailnya. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulqarnain, ya, tentang apa nama ruh. Tapi ruh, tengok, disebabkan dia Nabi, dia tak ada jawab sendiri ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang ruh. Jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Tidaklah kamu diberi maklumat berkenaan dengannya kecuali sedikit. Kita tahu Al-Quran bagi tahu kepada kita manusia jasad Adam AS dicipta daripada tanah. Tapi ruh daripada apa Tuhan cipta? Tuhan tak abang ruh. Tak. Ruh tu buat daripada apa kita pun tak tahu. Kita sampai hari ni tak pernah tahu elektrik tu macam mana. Tidak. Siapa yang pernah tengok elektrik? Tak pernah. Kita hanya nampak kesan elektrik. Kalau berlaku cetusan ke apakah ada spark. Spark tu sebenarnya bukan elektrik. Kan? Maklum. Benda tu maklum. Kita, Alhamdulillah kita di Malaysia ni, sains adalah subjek wajib. Kan? Semua orang belajar sains. Jadi benda tu kita tahulah. Supaya kita tak diperbodohkan oleh orang. Kan? Jadi pendetilan tentang roh tu buat daripada apa tak ada maklumat. Perkembangan janin dalam perut. Janin dalam perut ni, subhanallah, ini mukjizat besar. Kerana manusia tidak tahu benda ni, melainkan pada lewat abad ke 19-20 baru mereka mula tahu. Bahkan 19-20 itu pun orang masih lagi duk teka-teki macam mana bayi jadi. Macam-macam teori yang pelik-pelik. Tak? Jadi itu kita kata pengetahuan yang sangat menjangkaui. Sebab itu Allah Ta'ala kata tidak ada yang tahu dalam rahim melainkan Allah Ta'ala. Kehebatan sains hari ni pun doktor boleh teka saja. Dia kata baby ni dijangka lahir. Macam orang ramal cuaca lah. Berdasarkan tanda-tanda yang Tuhan bagi. Tapi tepat exactly. Dia kata berapa hari bulan. Bulan sekian, berapa bulan. Tapi kalau tanya doktor, pukul berapa doktor nak lahir? Dia pun tak tahu. Dia kata prepare je lah. Kan? Masuk labor room punya lama. 3 jam. Doktor suruh teran. Push tak keluar. Mai masa waktu yang Tuhan tetap elok dia keluar. Cuah main keluar.
Allah Ta'ala kata thumma sabila yassarah, kemudian jalan untuk dia keluar ke dunia ini kami mudahkan. Thumma amatahu fa aqbarah, kemudian kami matikan dia, kami benamkan dia dalam kubur. Allahu Akbar. Kejadian manusia ni mengagumkan. Ya. Al-Quran cerita dengan begitu detail. Dan lebih lagi daripada kejadian biologi manusia ni adalah persoalan-persoalan metafizik dari sebab wujudnya manusia, yang disebut sebagai punca kepada manusia berfikir untuk menjawab persoalan ni. Daripada mana dia datang, untuk apa dia wujud, ke mana dia akan pergi, apa yang dia kena buat di muka bumi ini. Semua falsafah manusia terhasil kerana dalam rangka manusia nak mencari jawapan bagi persoalan-persoalan ni. Maka wujudlah pelbagai ajaran agama, falsafah. Ya. Tapi Al-Quranul Karim memberikan jawapan-jawapan yang tepat, yang tuntas. Yang jawapan ni kalau kita tanya orang yang pandai macam mana pun dalam biologi, kalau kita suruh dia jawab based only on his knowledge on biology, he will never can answer the questions. He will be never can. Dia tidak mungkin sampai ke sudah boleh jawab based on his knowledge on biology only. Tak mungkin. It's not possible. Soalan ini luar, lebih hebat daripada kajian-kajian sains, kajian-kajian biologi, kajian tentang urat saraf. Ya. Hari ni dia kata saintis secara tidak sengaja terekod keadaan otak orang yang dekat nak mati. Dia boleh nampak keadaan otak, tapi hakikat nak mati tu apa tengah jadi masa tu. Al-Quran dan sunnah yang cerita. Sebab tu kita ada, kalau orang yang mengaji falsafah dia tahu, dia ada ranting falsafah, branch of philosophy yang dipanggil sebagai not division but branch of philosophy, dan sebagai philosophy of death, falsafah kematian. Ahli falsafah kaji mati itu apa, kenapa kita mati, adakah perlu takut dengan mati dan seumpama. Ada cabang khas dalam falsafah yang mengkaji tentang kematian. Allahu Akbar. Kerana manusia mesti nak fikir. Manusia ni dia adalah Homo sapiens. Kan? Homo manusia, sapien yang ada akal, berfikir. Kan? Jadi dia mesti berfikir, berakal. Kan? Al-hayawan an-natiq, binatang yang berfikir, yang logik. Kan? Jadi dia fikir, dan manusia ni fikir sampai ke tahap yang begitu detail, tuan. Betul tak? Ahli falsafah fikir, apa dia masa sebenarnya? Apa dia nombor? Apa dia motion, pergerakan? Apa dia emotion? Apa dia sekian. Dah. Dan pemikiran manusia tentang perkara ini, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah datang membantu kita untuk berfikir ke arah dan objektif yang tepat. Ya. Manusia berfikir tentang masa. Antara ilmu falsafah yang besar perbincangannya ialah philosophy of time. Tetapi Al-Quran bagi kita jawapan begitu mudah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jawapannya, kamu tidak perlu fikir tabiat masa itu. Yang perlu kamu fikir ialah kamu kena tahu tentang masa
Dan bagaimana cara untuk kamu gunakan dia supaya bermanfaat dan berfaedah. Tengok. The guidance of Quran. Bimbingan Al-Quran. Dia membetulkan falsafah kita. Supaya pemikiran manusia ini sentiasa koheren dengan amalan. Supaya dia tidak menjadi sekadar ilmu yang sia-sia. Ya. Jadi itu kita tengok di antara mukjizat besar Al-Quranul Karim dalam perkara ghaib. Dia balik kita cerita buku ni. Detail cerita pasal umat-umat terdahulu. Unta Nabi Saleh tu keluar macam mana, apa jantina dia. Ya. Banjir, kapal Nabi Nuh, apa semua. Ya. Ini Quran cerita kepada kita maklumat yang mustahil untuk akal kita capai, dan maklumat itu crucial, penting. Ada benda yang Al-Quran tak cerita sebab benda tu tak penting, not crucial. Kerana dalam sejarah tidak penting Nabi Nuh bina kapal daripada apa. Tak penting. Untuk persoalan sejarah tidak penting. Yang penting ialah peristiwa itu sendiri, apa pengajarannya. Kerana sejarah adalah tentang ibrah, pengajaran. Kerana bahan membina kapal berubah. Dan benda tu boleh diketahui dengan keadaan semasa. Tapi apa yang penting maklumat sejarah yang menjadi, kita kata, main frame of the story, yang mana benda tu not achievable through our scientific research. That's apa itu yang Quran cerita. Kan? Itu yang Quran cerita kita. Kan? Allahu Akbar. Lepas tu dia kata, tengok dia. Hatta al-arqam tibqa al-arqam. فترى مثلا في قصة نوح عليه السلام في القرآن أنه لبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش 950 سنة، وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنة شمسية، في القرآن أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذا السنون ال9 هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. قاله الزجاج يعني بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. Tengok beberapa nombor yang Quran bagi yang crucial. Quran sebut tentang umur Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, tempoh dia berdakwah 950 tahun. Kenapa yang ni Quran bagi? Kerana penting, kerana benda ni sebut dalam kitab terdahulu, ahli kitab tahu. Dan mereka tahu angka ini didapat dengan wahyu, bukan dengan tekaan, telahan. Bukan dengan kiraan karbon dan sebagainya, bukan dengan melihat kepada skeleton ke apa, tidak. Jadi Quran bagi tahu benda yang sama, yang sahih, yang ada dalam sifat takwin, the book of Genesis. Maklumat yang sama. Ashabul Kahfi dalam kitab orang-orang ahli kitab, mereka tidur 300 tahun. Disebabkan orang Arab guna kalender qamariyah, bulan. Allah bagi tahu walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. 300 tahun tambah 9. Untuk kamu orang Arab tambah 9, 309 tahun. Mengikut kiraan qamariyah, perjalanan bulan. Subhanallah. Macam mana benda macam ni nak dapat? Mathematical information macam ini bukan benda yang kita boleh mathematical facts macam ini bukan benda yang kita boleh teka. Ini bukan anggaran tau. Kita boleh buat anggaran, tapi ini bukan anggaran. Kan? Forensik datang tengok orang mati, dia
tengok suhu dia kata dianggarkan mati sekitar. Anggaran. Sekitar. Ini kiraan tepat. Dan kiraan tepat ini memerlukan beberapa banyak pengetahuan tentang beberapa maklumat. Untuk kalau kita manusia nak buat. Yang mana pengetahuan tidak ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata, nahnu ummatun ummiyatun, la naktub wa la nahsib. Kita ni umat ummi. Orang Arab ni umat ummi. Tak baca, tak tulis. Tak kira. Tak ada ilmu hisab tentang perjalanan bintang apa, tak ada. Itu bukan ilmu orang Arab. Ya? Pada masa tersebut. Itu kita kata tabiat tu. Tabiat, situasi. Situation di mana Nabi kita Muhammad SAW, the surrounding, the nature of that time, the nature of society, the nature of knowledge among Arab in that certain period tidak memungkinkan maklumat-maklumat ini dihasilkan dengan pemerhatian dan telahan dalaman. Itu yang maksud. Na'am innaha la'ajibatun haqqan rajulun ummiyun baina adhhuri qaumin ummiyina yahduru mashahidahum fi ghairi al-batil wal-fujur ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده راعيا بالأجر أو تاجرا بالأجر لا صلة له بالعلم وعلماء يقضي في هذا المستوى أكثر من 40 سنة من عمره ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا بما لا عهد له به في سالف حياته وربما لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى مما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم أفي مثل هذا يقول الجاهلون إنه استوحى عقله واستلهم ضميره أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سر آخر يلتمس خارجا عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة. Tengok, dia kata apa? Memang benda ni sangat mengagumkan, mukjizat. Ya? Nabi SAW dengan background dia seorang ummi. Bukan dia saja ummi, kaumnya juga ummi. Orang Arab ummi. Ada? Dia hadir segala majlis-majlis mereka yang tidak batil, meninggalkan yang fujur. Ya? Kehidupan Nabi bukan dikenali sebagai kehidupan orang yang belajar, mengaji, tak. Dia kehidupan orang yang family man, kerja, tanggung family, pergi meniaga, ambil upah, gembala kambing, itu sahaja. Muhammad SAW sebelum jadi Rasul tak pernah dikenali sebagai ulama. Dia lebih dikenali sebagai orang yang amanah untuk jaga barang, untuk bawa barang peniaga, businessman. Tiba-tiba dalam sekelip mata dia datang dan bawa berita yang begini mengejutkan, mengagumkan. An-Naba' al-Azim. Al-Quran yang penuh dengan berita-berita yang mengejutkan dan mengagumkan ini. Yang tentu sekali sepanjang 40 tahun hidup dia ni, dia tak pernah bercakap pun benda-benda ni dengan siapa-siapa pun. Tak pernah dia duduk sembang-sembang dengan siapa pun tahunan. Tiba-tiba turun pada dia wahyu, datang dia bagi tahu kepada kita. Ya? Yang mana ulama-ulama ahli kitab pun tak pernah dedahkan kepada masyarakat, kerana kita kena faham zaman tu padri apa semua ni, mereka bukan cerita semua benda dekat orang pengikut dia. Benda-benda ni benda yang mereka tutup, mereka simpan dalam kitab-kitab mereka. Banyak maklumat ni tidak didedahkan supaya mereka dilihat orang yang berilmu, yang tahu. Kan? Tiba Nabi Muhammad SAW datang bukan sekadar membawa fakta, bahkan dia membetulkan pula fakta yang ada dalam sisi ahli kitab.
Jadi kalau begitu keadaannya, dengan apa logik orang yang bodoh dari jahil ini tiba-tiba nak tuduh kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam produce Quran daripada akal dan diri dalamannya sendiri. Tak masuk akal langsung dakwaan ini. Ini adalah dakwaan yang falasi pada zatnya, falasi pada gambaran tasawur tentangnya juga falasi. Mana dia bina syubhat ni daripada sandaran yang tidak wujud. Yang maknanya dia tak ada maklumat. Kalau ada maklumat dia, kalau orang yang cerdik dia tak buat syubhat yang macam ni. Syubhat ni maknanya tak dan nak keluar daripada mulut, tak ada habis cakap pun dah orang tahu dah dia tak betul. Ya. Jadi mendakwa kata benda ni datang daripada dalaman diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang logik, bahkan dia adalah benda yang falasi daripada awal. Dia yang falasi daripada awal. Ya. Naam. Allah Ta'ala alam bisawab. Lah begini tak boleh lama. Kita berhenti sekat tu dulu. Kalau ada soalan, nak ambil soalan. Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dulu majlis kita. Minggu depan kita mungkin ada kelas. Sambung selepas daripada itu insya-Allah Ta'ala. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امين.